Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda sudah bersedia untuk kita meneruskan lagi pembelajaran kita pada kali ini. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 dengan unit 11 Indah Seni Sepanjang Zaman dengan tajuknya Halua Betik. Untuk setiap kandungan, memahami dan menggunakan bentuk kata mengikut konteks, dan seterusnya setiap pembelajaran, memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan mengikut konteks, iaitu kata berimbuhan awalan. Dan objektif kita pada kali ini, pada akhir PDPC, murid akan dapat menggunakan kata imbuhan awalan dengan betul, dan seterusnya kriteria kejayaan, murid berjaya sekiranya dapat menggunakan kata imbuhan awalan dengan betulnya. Bila sekalian, anda boleh buka buku teks Bahasa Melayu tahun 4 pada muka surat 73 dan 74. Mari kita lihat bersama-sama. Bila sekalian, berdasarkan paparan skrin ini merupakan halua betik ataupun manisan. Dan kebiasaannya bagi masyarakat Melayu, halua betik ini digunakan untuk meraihkan sesuatu majlis ataupun keraian seperti hantaran untuk majlis perkahwinan. Bila berdasarkan halaman 76 dan 77 ini, telah dinyatakan mengenai cara-cara untuk menghasilkan halua betik. Mari kita lihat satu persatu. Balkis sedang meneliti buku resepi. Dia berminat untuk membuat halua betik berdasarkan panduan yang berikut. Okey, yang pertama, basuh buah dan buang kulitnya. Potong mengikut kehendak. Baik, seterusnya, yang kedua, setelah hiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti, ukir dan anyaman boleh dibuat pada kepingan betik. Baiklah sekalian, terdapat beberapa perkataan yang berwarna merah, iaitu terlihat pada nombor 2 ada perkataan hiris dan juga ukir dan juga tempat kosong. Baik, apakah yang perlu kita lakukan dengan perkataan ini? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, lihat pada munshi cilik, iaitu mengenai kata berimbuhan awalan. Ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan kata dasar seperti pe, ber, me, ke dan di. Baik, kita lihat semula pada nombor 2. Perkataan yang berwarna ni, hiris, ini merupakan kata dasar. Bagaimana pula dengan perkataan nombor 1, kehendak? Baik, kehendak ini merupakan kata yang telah berserta dengan imbuhan awalan, iaitu kata dasarnya hendak. Jadi, untuk jawapan ini, kita perlu meletakkan kata imbuhan awalan. Baik, kita baca sekali lagi untuk nombor 2. Setelah dihiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Kemudian seterusnya, ukiran dan anyaman boleh dibuat pada kepingan betik. Baik, seterusnya nombor 3 dan 4. Kepingan betik perlu rendam di dalam air kapur selama 1 hari. Baik, apakah jawapan yang sepatutnya? Iaitu direndam. Baik, yang keempat, kepingan betik tersebut perlu bilas dengan air yang bersih. Jadi apakah yang sepatutnya? Iaitu dibilas. Baik, seterusnya nombor 5 dan 6. Baik, kemudian celur kepingan betik di dalam air yang mendidih selama 2 hingga 3 minit. Yang keenam, pastikan kepingan betik benar-benar kering setelah ditus. Okay, seterusnya nombor 7. Setelah sejuk, kepingan betik perlu direndam di dalam air gula. Lakukan proses di atas sehingga gula menyaluti kepingan betik. Proses ini boleh dilakukan berulang kali. Baik, seterusnya kita lihat pada bahan, iaitu sebiji buah betik muda, 3 sendok gula mengikut tahap kemanisan dan 1 sudu kapur sirih. Gunakan pewarna mengikut cita rasa. Baiklah, saya kena percaya anda telah memahami mengenai kata imbuhan awalan. Baik, seterusnya mari kita mengenal pasti kata berimbuhan awalan yang terdapat dalam teks. Tadi imbuhan yang berwarna, sekarang ni kita mencari pula imbuhan awalan di dalam petikan teks. Baik, kita lihat pada yang pertama, iaitu basuh buah dan buang kulitnya, potong mengikut kehendak. Baik, selain dari perkataan yang berwarna, apakah perkataan yang mempunyai imbuhan awalan? Ya, iaitu mengikut. Baik, seterusnya yang nombor 2. Baik, setelah dihiris, kepingan betik boleh dibentuk mengikut kreativiti. Ukiran dan anyaman boleh dibuat pada kepingan betik. Baik, di manakah lagi perkataan yang mempunyai imbuhan awalan? Ya, jawapannya dibentuk dan
mengikut. Baik, seterusnya nombor 3. Baik, kepingan betik perlu direndam di dalam air kapur selama 1 hari. Baik, pada nombor 3 ini, adakah perkataan lain yang mempunyai imbuhan awalan? Okey, tiada. Baik, seterusnya nombor 4. Baik, kepingan betik tersebut perlu dibilas dengan air yang bersih. Baik, adakah mempunyai perkataan imbuhan awalan yang lain? Ya, tersebut. Baik, seterusnya nombor 5 dan 6. Okey, nampaknya tiada melainkan perkataan yang telah diwarnakan. Baik, seterusnya nombor 7. Baik, setelah sejuk, kepingan betik perlu direndam di dalam air gula. Lakukan proses di atas sehingga gula menyaluti kepingan betik. Proses ini boleh dilakukan berulang kali. Baiklah saudara sekalian, adakah terdapatnya perkataan lain yang punya imbuhan awalan? Ya, iaitu direndam. Ada lagi tak? Iaitu sehingga. Baik. Seterusnya kita lihat pada bahan. Sebiji buah betik muda, 3 sendok gula mengikut tahap kemanisan, 1 sudu kapur sirih. Kemudian gunakan pewarna mengikut cita rasa. Adakah perkataan lain yang mempunyai imbuhan awalan? Ya, iaitu sebiji. Kemudian mengikut. Baiklah sekalian, berdasarkan penelitian kita seperti tadi, terdapat 6 perkataan yang mempunyai imbuhan awalan yang lain, iaitu dibentuk, tersebut, sehingga, mengikut, direndam dan sebiji. Baik, seterusnya tugasan kita pada kali ini iaitu bina ayat berdasarkan kata imbuhan awalan yang telah disenaraikan. Baik, kita lihat pada contoh satu persatu. Baik, untuk perkataan dibentuk, antara contoh ayat boleh dibina. Arca itu dibentuk dengan kemas. Seterusnya, perkataan mengikut. Zahid mengikut ibunya ke pasar. Seterusnya, tersebut. Peraturan tersebut perlu kita patuhi. Seterusnya, direndam. Baju kotor itu direndam di dalam besen. Baik, seterusnya, sehingga tidak dibenarkan merentas daerah sehingga diberitahu kelak. Dan akhir sekali, sebiji. Haikal memotong sebiji buah tembikai. Baiklah sekalian, saya akan percaya anda telah memahami mengenai pelajaran kita pada kali ini. Kita akan bersua lagi pada waktu yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.